Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi akan membincangkan skema jawapan untuk pelajaran sirah kod UPKK 03-01. Baik, ini adalah contoh soalan percubaan ujian penilaian kelas KAFA 2019 untuk daerah Kelang. Baik, bila dapat eja kertas soalan, pertama sekali kamu kena baca keseluruhan arahan. Ya. Okey, tengok. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu. Okey. Kemudian, tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petikan yang disediakan. Okey. Ke atas sekali tu ya, ada nombor kad pengenalan, angka giliran. So, kamu kena ditulis kat situ lah. Tengok kepada buku kertas soalan tu. Ada yang dia suruh tulis kat bawah, ada yang suruh tulis kat atas. Jadi, kamu tengoklah dia punya untuk nombor kad pengenalan tu tulis kat mana. Tengok kat situ ya. Kalau kat sini di atas sekali. Okey. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A 40 soalan. Bahagian B 4 soalan. Anda dikendaki menjawab semua soalan dalam tulisan Jawi. Ya, kena jawab dalam tulisan Jawi. Kalau seandainya kamu jawab dalam tulisan Rumi, walaupun jawapan itu betul, tetap tidak akan dapat markah. Jadi ingat ya, jangan nak jawab dalam tulisan Rumi. Jawab dalam tulisan Jawi. Tak kira lah salah ejaan pun maknanya kamu masih lagi jawab dalam tulisan Jawi. Okey. Nombor 4, jawapan ini hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini juga. Maknanya jawapan kamu kenalah tulis. Ikutlah arahan. Kalau dia kata lorek-lorek. Kalau dia kata tulis-tulis. Macam tu ya. Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak. Jadi nanti kamu kena semaklah. Betul ke 7? Masa itu kamu lakukan ketika menjawab soalan. Kepada soalan yang pertama. Soalan sirah bahagian A 40 markah. Soalan 1 hingga 10 markah. Dan arahannya bulatkan jawapan yang betul. Maka kamu kena bulatkan. Tak boleh buat 3 segi, tak boleh buat 4 segi. Tak boleh. Ataupun tanda right, tak boleh. Kamu kena bulatkan jawapan. Tapi lonjong sikit pun tak apalah. Tapi bentuknya mestilah bulat. Baik, soalan pertama. Siapakah yang menemani Rasulullah semasa penghijrahan ke Yathrib? Alif, Abu Bakar As-Siddiq. Ba, Uthman bin Affan. Jim, Ali bin Abi Talib. Dal, Umar bin Al-Khattab. Lihat jawapan. Ya, Abu Bakar Al-Siddiq. 2. Manakah antara berikut benar mengenai mukjizat? Boleh dipelajari. Ba, bertentangan dengan syarat. Jim, boleh membawa kepada syirik. Dal, diyakini oleh Nabi Muhammad SAW, dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jadi jawapannya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 3. Mendapat ganjaran syahid. Kenyataan tersebut berkaitan dengan hikmah hijrah. Alif, ba, pengertian jihad. Jim, tuntutan jihad. Dal, sebab jihad. Jadi jawapannya alif. Ya, hikmah jihad. Okey, kat sini walaupun kamu baca tadi dah tahu jawapannya alif. Jangan berhenti kat alif aja. Kena baca semua. Ya, kena baca semua jawapan. Barulah bulatkan jawapan yang betul. Okey, nombor 4. Berikut adalah di antara nama-nama tokoh Islam yang terkenal. Kecuali, maknanya bukan ya. Alif, Ibn Sina. Ba, Al-Baruti. Jim, Al-Jawazmi. Dan Abu Jahal. Jawapannya Abu Jahal. Abu Jahal ni ialah penentang Islam. Ketua kafir Quraisy ya. Nombor 5. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6. Ba ke-7. Jim ke-8. Dal ke-9 Hijrah. Jadi jawapannya ya, tahun ke-6 Hijrah. Nombor 6. Siapakah sahabat Nabi yang berjaya menjadi saudagar Islam yang kaya raya di Madinah?
Abu Sufyan, Ba Bilal bin Rabah, Jim Abdul Rahman bin Auf, Dal Khadijah binti Khuwailid. Okey, baik. Umi nak terangkan kat sini ya. Yang berjaya menjadi saudagar Islam sebenarnya Sayyidatina Khadijah pun boleh. Tapi oleh kerana soalan ini mengandungi perkataan di Madinah, maka Sayyidatina Khadijah tidak termasuk. Kerana apa? Kerana ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Sayyidatina Khadijah telah pun wafat. Tapi kalau soalan subjektif, dia cakap ataupun soalan itu tanpa mengandungi tokoh Islam yang berjaya sebagai saudagar di Madinah, maka kamu boleh letakkan jawapan kepada Khadijah itu juga sebagai seorang saudagar. Ya? Maknanya kalau sekadar soalan dia kata, siapakah sahabat Nabi yang berjaya menjadi saudagar Islam atau tokoh perniagaan yang berjaya? Kamu boleh masukkan pada Khadijah binti Khuwailid. Tapi bila ada perkataan Madinah, automatik Khadijah binti Khuwailid terkeluar daripada senarai. Okey. Nombor 7. Bahasa yang digunakan di dalam kitab Al-Zabur ialah Alif, Ibrani, Ba, Qibti, Jim, Arab, Dal, Syriani. Jadi jawapannya Qibti ya. Antara berikut yang manakah akhlak yang berteraskan kepada harta? Okay, bersedekah, berakhlak, Jim, berbudi bahasa, Dal, bergotong royong. Jawapannya bersedekah. 9. Berikut adalah peranan masjid kecuali Madinah yang bukan. Ya, tempat berpoya-poya. Umi malah nak baca dah. Okay, jawapannya alif. 10. Manakah antara berikut pernyataan yang tidak benar mengenai Sayyidina Abu Bakar? Alif. Mengambil tindakan memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Ba. Berjaya mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mazhab. Jim. Dakwah Islamiah berkembang hingga ke Parsi dan Rom. Dal. Dilantik menjadi khalifah pertama. Baik, jawapan yang kecuali ataupun yang tidak benar adalah dakwah Islamiah berkembang sehingga Parsi dan Rom. Baik ya, untuk pengetahuan anak-anak, tugas Saidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah, dia banyak memperbetulkan ataupun memulihkan semula keadaan di Madinah. Dia tak Saidina Abu Bakar tidak sempat ya nak cuba mengembangkan Islam keluar daripada Madinah tu kurang kerana dia lebih pada memulihkan keadaan di dalam Madinah sendiri. Kita lihat soalan seterusnya. Soalan 11 hingga 15. Letakkan nombor yang betul mengikut urutan bagi peristiwa hijrah Rasulullah. Baik, untuk soalan macam ni, kamu kena baca keseluruhan dulu. Barulah kamu boleh letak nombor. Baik, yang pertama, 11, rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy. 12, Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah. 13, Rasulullah bersembunyi di Gua Thur bersama-sama Sayyidina Abu Bakar. 14, Rasulullah membina masjid yang pertama dan dinamakan Masjid Quba. 15, Rasulullah keluar menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Baik, kat sini bila dah baca semua, baru kamu boleh nak pilih ataupun nak susun. Baik, apa dia? Yang pertama, rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy. Yang kedua, Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah keluar menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ya, setelah orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah tertidur, barulah Rasulullah keluar senyap-senyap daripada rumahnya dan menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah tu Rasulullah bersembunyi di gusur. Mana Rasulullah setelah daripada rumah Abu Bakar tu, Rasulullah bersama-sama dengan Abu Bakar pergi ya menuju ke Madinah. Tapi dalam perjalanan tu baginda mendapat tahu orang-orang kafir Quraisy mengejar. Jadi baginda dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur. Kemudian Rasulullah dalam penghijrahan tu Rasulullah telah membina masjid
Yang pertama dinamakan Masjid Quba. Baik, lihat pula soalan 16 hingga 20. Lorikkan jawapan yang betul. Bila dia kata lorikkan, kamu kena warnakan ataupun hitamkan. Ya. Jadi itu bolehlah dikira sebagai lorik kalau ataupun kamu garis-garis. Rasulullah, okey, nombor 16. Rasulullah mentadbir Madinah dengan apa dan saksama terhadap seluruh rakyatnya. Jadi jawapannya adil. Ya. Jadi kamu lorikkanlah perkataan adil tu. Okey, nombor 17. Orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, siapa dia? Abu Talib ke Abu Bakar? Jawapannya Abu Bakar Al-Siddiq. Nombor 18. Perjanjian di antara Rasulullah dan orang-orang Ansar dikenali sebagai perjanjian Aqabah. Baik ya. Kamu kena ingat, perjanjian Hudaibiyah adalah antara orang-orang Islam dan juga orang kafir Quraisy. Aqabah adalah perjanjian antara orang-orang antara Rasulullah dan juga orang-orang Ansar. Baik, nombor 19. Penduduk Madinah terdiri daripada kaum Aus dan Quraisy ni orang dekat Mekah. Jadi jawapannya ialah Khuzraj. Nombor 20. Tujuan Nabi Muhammad berhijrah ke Yasrib adalah untuk berperang ke berdakwah. Okey, jawapannya berdakwah. Selesai untuk soalan tu. Kita pergi kepada soalan 21 hingga 25. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, sekarang jawapan dah diberikan dekat kotak-kotak tu ya. Kemudian kamu hendaklah cari jawapan yang betul untuk diisi. Diisi maksud dituliskan pada garisan yang telah disediakan. Nombor 21. Antara peranan masjid ialah, okey, kita tengok ke atas tu. Apa dia? Ya, pusat kesenian. Nombor 22. Solat ialah solat apa yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah. Solat apa? Ya, solat subuh. Sebelum Rasulullah wafat, ya, sebab Rasulullah wafat pada waktu duha. Ya. Okey. Jadi, solat subuh Rasulullah masih sempat lagi untuk menunaikan solat. Nombor 23. Muamalat sebelum kedatangan Islam berunsur apa? Riba. 24. Surah Al-Alaq diturunkan di Gua Hira. Baik, kamu ingat ya? Surah Al-Alaq apa bunyinya? Iqra. Betul tak? Jadi, kamu boleh ingatlah kat sini. Iqra Gua Hira. Ingatkan macam tu. Jadi, bila ditanya, di manakah wahyu yang pertama? Di Gua Hira. Sebab ayatnya Iqra. Ingat macam tu ya. Okey, seterusnya. Golongan kanak-kanak yang pertama menerima Islam ialah Ali bin Abi Talib. Okay. Kita pergi kepada soalan 26 hingga 30. Padankan kenyataan di bawah berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Adam di langit ke berapa? Okey, langit pertama. Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Nabi Yusuf di langit yang ke-3. Itu ketiga sebenarnya, bukan ketiga. Nombor 30, Nabi Idris di langit yang ke-4. Ini maksudnya apa? Ketika Isra' Mi'raj, Rasulullah telah menemui Nabi-Nabi ini di tingkat-tingkat langit tu ya. Okey. Soalan 31 hingga 40. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Baik, kamu kena ingat. Bila dia suruh pangkah, kamu kena pangkah betul-betul. Jangan pangkah bulat-bulat ke kan? Ada orang kadang-kadang pangkah ting-ting aja. Bentuknya tak ada betul-betul. Dia macam bentuk ikan pun ada. Ya? Jadi buat pangkah betul-betul macam huruf X tu. Kemudian kalau tanda right tu betul-betul tanda right. Jangan main tanda tik macam tu je. Lurus saja. Macam nombor 1 tak nak. Ataupun macam palang tak nak. Kamu kena buat tanda right. Tanda right macam mana? Tanda right bentuk macam agak-agak macam V lah. Tapi betulkan sikit dia punya batang sebelah panjang. Macam tu ya. Okay, nombor 31.
Pasar Kainuka dibina oleh Rasulullah. Betul ke salah? Ya, tanda right ya. Kemudian 32, tugas malaikat Israfil ialah menjaga neraka. Betul ke salah? Salah. Malaikat Israfil apa tugasnya? Meniup sangka kala. Yang jaga neraka siapa? Ya, malaikat Malik. Nombor 33. Rasulullah pernah dilontar dengan batu ketika berhijrah ke Habsyah. Betul ke salah? Salah. Kerana raja dan penduduk Habsyah menyambut baik kedatangan orang-orang Islam berhijrah ke Habsyah. Sebab dia punya pemerintah atau raja dia adalah seorang yang sangat adil dan baik hati. Nombor 34. Perisi perjanjian Hudaibiyah adalah gencatan senjata selama 20 tahun. Betul ke salah? Salah, kerana gencatan senjata berlaku hanya 10 tahun. Nombor 15. Piagam Madinah telah gagal menyatukan penduduk Madinah yang berbilang bangsa atau berbilang kaum di Madinah. Umi tak nampak sebenarnya tulisan ni. Okey, betul ke salah jawapannya? Salah. Kerana apa? Piagam Madinah berjaya menyatu padukan penduduk Madinah yang berbilang kaum. Nombor 36. Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah sahabat yang dilantik sebagai khalifah pertama. Betul ke salah? Pangkah ya. Kerana apa? Yang khalifah pertama ialah Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq. Okey, nombor 37. Kefarduan haji adalah antara faktor penyumbang kepada perkembangan Islam di seluruh dunia. Betul pangkah atau right? Ya, right. Kerana apa yang kita lihat sampai sekarang, betul tak? Bila haji tu, dari seluruh dunia datang. Betul? Dari Malaysia, Indonesia, ada orang Jepun, ada orang Eropah, semua ada. Dari seluruh dunia. Jadi memang kefarduan haji adalah antara faktor penyumbang pada perkembangan Islam seluruh dunia. Nombor 38. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Right ke pangkah? Ya, right. Nombor 39. Ilmu muamalat adalah salah satu cabang daripada ilmu tauhid. Pangkah ke right? Muamalah ni ialah jual beli. Kalau jual beli dia masuk dalam akidah. Jadi jawapannya ialah pangkah. 40. Sulman Al-Farisi telah mencadangkan agar membina parit sebagai benteng pertahanan. Pangkah ke right? Ya, right. Kerana memang Sulman Al-Farisi telah mencadangkan menggali parit dalam peperangan Khandaq. Baik. Seterusnya, Sirah bahagian B, 60 markah. Soalan 1, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Kamu kena bacalah. Sistem pendidikan di zaman Rasulullah. Adalah paling sempurna. Kerana menjadi terus baca sampailah Abu Darda. Baca, jangan tak baca. Okey? 1.1. Mengapakah sistem pendidikan Rasulullah paling sempurna? Jawapannya, sistem pendidikan di zaman Rasulullah paling sempurna kerana menjadi contoh dan ikutan hingga akhir zaman. Soalan 1.2. Siapakah pengasas pendidikan? Ada kat atas ya. Rasulullah pengasas pendidikan kepada masyarakat Islam. Itu jawapan dia ya. Kemudian, jadi jawapannya kita tulis pengasas pendidikan ialah Rasulullah. 1.3. Di manakah Rasulullah menyampaikan pengajaran? Pun ada. Dekat perenggan berapa tu? Penggal kira daripada atas nombor 4. 1, 2 baris yang keempat ya. Itu pengajaran, menyampaikan pengajaran di Masjid Nabawi. Senaraikan pelajaran yang diajar. Okey, tengok baris daripada bawah yang ke-3. Ya. Pelajaran yang diajar berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Okay, kemudian nombor 1.5, tuliskan 2 orang guru yang dilantik oleh Rasulullah. Barisan bawah sekali ya. Petikan bawah sekali tu. Seperti Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Darda. Habis untuk soalan pertama. Kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua ni ialah soalan subjektif yang memerlukan kamu memikirkan jawapan. Ya. Baik, yang pertama. Namakan 2 putera Rasulullah.
Okey, jawapannya ni kamu boleh check boleh tengoklah dekat YouTube ya. Ada lagu. Apa? Anak Rasulullah ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Yang lagu tu cuba carilah. Umi pun tak ingat sangat. Tapi Umi tahulah jawapannya. Okey, jawapannya apa? Yang pertama Ibrahim, yang kedua Kak Kasim. Okey, yang 2.2, hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat. Apa dia? Yang pertama, lebih mudah difahami dan dilaksanakan. Yang kedua, untuk menanamkan akidah lebih sempurna. 2.3, Rasulullah sentiasa membantu dalam urusan rumah tangga. Tuliskan akhlak Rasulullah bersama keluarga. Yang pertama, merupakan contoh tauladan yang baik. Yang kedua, sentiasa berlaku adil dan penyayang. 2.4, beri 2 sumber hukum pada zaman Rasulullah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, ataupun Al-Hadis. 2.5, tuliskan 2 tempat belajar ilmu di Madinah. Yang pertama di Masjid Nabawi dan yang kedua di rumah Rasulullah. Okey. Soalan yang ketiga. Ini masih lagi pada bentuk soalan baca, petikan dan jawab soalan berikut. So, kamu kena baca ya petikan. Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampailah bawah. Mematuhi segala isi kandungan Sahifah Madinah. Kena baca. Jangan tak baca. Ya, lepas tu barulah tengok soalan. 3.1, berikan takrif Muhajirin. Ada atas sekali ya. Jadi apa jawapannya? Orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okey, 3.2. Siapakah yang menolong orang Muhajirin? Tengok baris yang ke 3. Ansar pula ialah ya. Jadi yang menolong ialah orang Ansar. Soalan seterusnya 3.3. Tulis satu sebab persaudaraan dan perpaduan mereka begitu kukuh. Jawapannya lahir daripada ajaran Rasulullah. Nyatakan 2 asas dalam mewujudkan perpaduan. Jawapannya menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dan yang kedua, wajib mematuhi segala isi kandungan Sahifah Madinah. Okey, 3.5. Tuliskan satu nama masjid di tempat kamu. Okey, kalau Sijangkang, nama masjidnya lah Masjid Jamiul Islami Kampung Sijangkang. Okey. Tempat-tempat ataupun kampung lain-lain. Ada yang nama masjid At-Taqwa, Banting. Kalau yang duduk Banting. Kalau kampung Medan tu namanya apa ya? Jami. Umi tak ingat lah. Ya, jadi tengoklah kampung kamu. Tapi kalau kamu jawab apa, contohnya kamu kata Masjid Negeri Shah Alam pun tak ada masalah. Sebab bukannya dia tahu kamu duduk mana kan. Ingatkan je lah apa-apa masjid. Masjid Kelang ya. Masjid. Okey, baik. Nombor 3.6. Senaraikan 3 fungsi masjid. Apa dia? Yang pertama, pusat ibadah. Yang kedua, pusat pendidikan. Yang ketiga, pusat kemasyarakatan. Baik, untuk jawapan mengenai fungsi masjid, pastikan kamu tulis. Ya, kena tulis tau. Tempat beribadah ataupun tempat kegiatan masyarakat ataupun ni kata yang Umi tulis kat sini pusat ibadah, pusat pendidikan. Jangan terus jawab fungsi masjid ibadah, pendidikan, kemasyarakatan. Itu salah. Jadi kamu kena letaklah perkataan depannya tu mesti ada perkataan tempat beribadah macam tu. Boleh ya? Tempat bermesyuarat. Ada perkataan tempat ataupun pusat. Kalau kamu terus tulis je bermesyuarat, ibadah, tu salah. Okey, soalan keempat. Lengkapkan jadual peringkat perkembangan Islam di Madinah. Ya. Yang pertama jihad. Yang kedua akidah. Yang ketiga ibadah dan muamalat. Kemudian perundangan. 4.2. Lengkapkan jadual berkaitan persaudaraan antara orang Muhajirin dan Ansar. Baik, yang pertama, Harijah. Siapa yang dipersaudarakan dengan dia? Ya, Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. Kemudian yang kedua, Umar Al-Khattab pula disaudarakan dengan siapa? Utbah bin
Malik. Kemudian Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dan yang terakhir Utsman bin Affan disaudarakan dengan Aus bin Sabit. Baik. Ingat ya anak-anak. Alhamdulillah kita dah selesai membincangkan jawapan skema jawapan untuk pelajaran sirah kertas ujian percubaan daripada daerah Kelang untuk tahun 2019. Baik, sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.